Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan selepas susah akan datang senang. Saya bacakan tadi, inilah janji Allah yang pasti berlaku. Okey, jom kita dengar apa kata rakyat Malaysia terhadap vaksin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak saya tanya tentang vaksin? Boleh tak? InsyaAllah boleh. Sebelum tu boleh Encik nama dan Nama pakcik Muhammad Nizam bin Ibrahim. Umur pakcik 47 tahun dah. adakah pakcik ambil suntikan vaksin? Buat masa ni pakcik dah mohon Vice Sejahtera, tapi belum dipanggil lagi, dalam proses lah. InsyaAllah. Vaksin ni bukan sejenis ubat lah. Vaksin ni untuk antibody, ketahanan badan lah. Bertindak sebagai tahan untuk COVID lah, penyakit COVID lah. Jadi vaksin ni memang bagus lah. 98% untuk ketahanan badan. Jadi yang kita dulu nak ikut daripada luar tu, kita tak sepakat lah. Kadang-kadang banyak saingan lah. Orang kata vaksin ni ada macam-macam ni, kita tak boleh bilang vaksin ni. Kita yang dengar sebenarnya daripada Kementerian Kesihatan ini, daripada Dr. Syam, untuk kesihatan semua orang, kita nak memutuskan COVID dengan usaha daripada kerajaan semua rakyat sekali lah bekerjasama. Jadi vaksin ni bagus, kita patut ambil lah vaksin ni. Vaksin ni bukan senang-senang setiap negara nak dapatkan vaksin. Tapi Malaysia ni kan alhamdulillah dapat masuk vaksin untuk rakyat. Itulah vaksin ni bagus. Ini pakcik boleh pesan dekat rakyat masyarakat. Okey, saya Bandung nak beritahu kepada rakyat di luar sana, terutama orang tua, orang muda yang boleh urut daripada umur masing-masing lah, yang diberitahu oleh Kementerian Kesihatan. Cuba dapatkan vaksin lah. Kalau boleh, mohon Vice Sejahtera untuk dapatkan vaksin lah. Demi kebaikan semua orang. Tak mau terketinggalan pun. Kita nak memutuskan COVID-19. Jadi pakcik balung harap semua rakyat Malaysia cepat-cepatlah berlumba-lumba untuk mohon vaksin. Kita tengok daripada bangsa lain, bangsa China, dia orang laju, dia orang sampai berkelahi pada vaksin. Tapi kita tengok orang kita ni buat tak peduli saja. Jadi kita harap semua bekerjasama dapatkan vaksin. Lindungilah diri, lindungilah semua, supaya Malaysia boleh hidup seperti dalam negara China, kosong COVID-19. Terima kasih. Ada apa cik ni yang panggil saya masa sini ni? Macam ni, Assalamualaikum cik. Saya nak tanya cik ni sudah kemas kini ke Mas Sejahtera? Saya selalu kemas kini Mas Sejahtera. Seminggu sekali saya kemas kini Mas Sejahtera. Update saya punya status. Ya, Ada apa cik? adakah cik ni sudah mendaftar untuk suntikan vaksin? Dah. Saya dah daftar. Dah 1 minggu daftar. Tapi belum dipanggil lagi. Ya tak? Adakah anda yakin bahawa vaksin ini dapat menghindari COVID-19? Nak hindari tu mungkin tak lah. Tapi nak mencegah ataupun meningkatkan imunisasi badan tu adalah. Adakah penerima vaksin ini dalam segelintir rakyat dianggap bebas nak pergi ke mana sahaja? Tak juga. Yang mana yang dah divaksin tu pun kemungkinan akan dijangkiti semula. Kita kena patuhi SOP kerajaan dan jaga jarak, jaga kebersihan, mask jangan lupa pakai. Itu saja. Okey, Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Okey, ni tahu apa isu yang jadi kat negara kita lah ni? Mengalami COVID. COVID. Okey, tahu tak COVID tu apa? Tak. COVID tu apa? Membahayakan diri kita. Dia macam mana COVID tu? Ya, membahayakan diri. Virus lah kan? Okey, asal virus ni boleh ubat? Boleh. Apa langkah-langkah, apa? Cara rawatan dia? Ambil vaksin.
Jaga diri. I see. Okey, bagus. Okey. Apa yang SOP yang kerajaan tetapkan? Duduk di rumah jangan keluar. Okey. Dia rasa vaksin ni bagus tak? Bagus lah. Okey. Apa nasihat adik untuk masyarakat ni? Patut tak ambil vaksin tu? Ambil lah vaksin. Vaksin ni bagus. Dia boleh melawan COVID. Okey. Apa nasihat adik dekat orang-orang yang tak mau ambil vaksin ni? Silalah ambil. Jangan ketegian. Vaksin tu untuk kesihatan diri kita. Yang patuh SOP. Ambillah vaksin, kita jaga kita. Terima kasih adik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ismaila binti Nazri. Ini saya ingin interview Puan Siti Asia binti Wasran. Puan selalu memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Puan Siti, umur 49 tahun. Okey. Soalan pertama yang saya ingin tanya, Puan dah daftar untuk vaksin? Sudah. Dah dapat appointment belum? Belum. Lepas tu saya tanya, apa pendapat Puan tentang vaksin sekarang ni? Buat masa sekarang dan keadaan macam ni, memang baguslah untuk kita mengambil vaksin ni. Okey, itu saja pertanyaan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Hai, kita ada seorang mahasiswa daripada Polis Islam Balik dalam jurusan Diploma Syariah. Okey, mari kita tanya pendapat beliau tentang vaksin. Apa pendapat anda tentang vaksin? Bagi saya, vaksin ni adalah merupakan satu tanggungjawab untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk ambil benda ni. Dalam mengikut kepada maqasid syariah yang mana dituntut untuk kita dalam orang Islam ni, individu Muslim ni, untuk mencapai benda tu, iaitu 5 perkara yang perlu kita usahakan untuk berjaya, iaitu menjaga keturunan, menjaga agama, menjaga akal, dan juga kita menjaga nyawa. Jadi menjaga nyawa itu adalah satu tanggungjawab individu. Dia bukannya kerja kerajaan untuk menjaga kesihatan kita. Kita kena jaga diri kita sendiri. Kita jaga kita. Hashtag. Jadi kita untuk menjaga nyawa, antara salah satu menjaga nyawa ni ambil ubat-ubatan. Ambil vaksin ni pun antara salah satu yang dikira sebagai menjaga nyawa. Dan benda tu dituntut oleh syariah. Sekian dari saya. Pendapat Cik lah, vaksin ni patut tak kita ambil untuk rakyat Malaysia? Pada pendapat saya, sebenarnya patut dan harus untuk kita ambil benda. Sebab benda ni semua orang tahu COVID ni tak ada ubat. Vaksin dia fungsi dia hanyalah untuk antigen, iaitu menguatkan imun badan kita untuk tahan dari penyakit tu. Sebab kita tak ada ubat. Jadi setiap individu kena ambil. Jadi benda ni penting. Jangan kita buat acuh tak acuh. Okey, terima kasih. Sama-sama. Apa itu vaksin? Apakah yang saya perlu tahu sebelum saya menerima vaksin COVID-19? Pemberian vaksin COVID-19 disarankan untuk kebanyakan orang dewasa. Kualiti, keselamatan dan efikasi vaksin telah ditunjukkan dalam kajian klinikal dan di dunia sebenar. Setakat ini, lebih dari 276 juta dos vaksin COVID-19 telah diberi di peringkat antarabangsa. Namun, sila bincang dengan doktor terlebih dahulu sekiranya anda mempunyai sejarah alahan teruk, contohnya sesak nafas, anafikasi, masalah pendarahan atau sedang mengambil ubat cair darah. Sedang menerima atau baru selesai menerima rawatan kanser, pemindahan organ atau stem cell. Pernah dijangkiti COVID-19 dalam masa 3 bulan? Pernah menerima vaksin COVID-19 lain dari tempat lain atau sebagai peserta kajian klinikal? Menerima rawatan antibodi pasif untuk COVID-19? Dan pernah menerima mana-mana vaksin dalam masa 2 minggu? Sila bincang dengan doktor terlebih dahulu.
Seterusnya, bagaimana saya boleh bersedia untuk hari vaksinasi? Jom. Cuba tenangkan fikiran dan rehatkan badan anda. Kedua, makan dan minum seperti biasa. Pastikan aplikasi MySejahtera anda berfungsi dengan baik dan bawa kad pengenalan anda. Mengecas telefon bimbit awal dan pastikan ia berfungsi elok, masih ada kredit dan pelan prabayar. Sekiranya ada mengambil ubat untuk penyakit contohnya darah tinggi, kencing manis dan lain-lain, anda boleh mengambil ubat seperti biasa. Kaunseling mungkin boleh membantu mengatasi kerisauan anda jika ada. Jangan risau. Kaunseling berkaitan dengan vaksin boleh didapati di Pusat Pemberian Vaksin COVID-19. Bagaimana proses vaksinasi pada hari sebenar nanti? Jom kita tengok. Di stesen pertama, saringan, suhu dan gejala akan dijalankan. Dan di stesen kedua, pendaftaran berdasarkan temujanji anda dalam MySejahtera akan dibuat. Stesen ketiga akan menjalankan konsultan dan kaunseling vaksin. Dan borang persetujuan penerimaan vaksin boleh ditandatangani dengan kehadiran saksi di stesen ini. Di stesen keempat, anda akan menerima suntikan vaksin mengikut jenis vaksin. Butiran vaksin yang akan diterima oleh pemberi akan direkod. Di stesen terakhir, pemerhatian untuk sebarang kesan sampingan akan dilakukan selama 15 ke 30 minit. Apa yang perlu saya lakukan selepas vaksinasi? Kesan sampingan seperti sakit di tempat suntikan dan demam adalah amat biasa selepas menerima vaksin. Jangan risau. Kesan sampingan lain seperti menggigil dan keletihan mungkin juga berlaku. Namun, gejala ini akan hilang dalam masa beberapa hari. Reaksi alahan yang serius berkemungkinan boleh berlaku walaupun hubungan kaitnya tidak dapat dipastikan lagi. Reaksi alahan yang serius biasanya berlaku dalam beberapa minit sehingga 1 jam selepas mendapat suntikan vaksin. Tanda-tanda reaksi alahan yang serius adalah termasuk kesukaran bernafas, bengkak pada muka dan tekak, jentungan jantung yang laju, ruam yang teruk pada keseluruhan badan, pening dan lemah badan. Oleh itu, penerima akan dipantau selama 15 minit ke 30 minit selepas suntikan vaksin di pusat pemberian vaksin. Siapakah yang anda boleh hubungi sekiranya mengalami masalah selepas vaksin? Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan selepas menerima vaksin, sila hubungi UKKKP atau hadir ke klinik yang terdekat. Untuk pengetahuan semua, terdapat 4 jenis vaksin di Malaysia: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan CanSino Bio.